perkumpulan untuk menganalisis peribahasa. Jadi untuk pembintangan kali ini akan diketuai oleh saya pada permulaan, iaitu Ahmad Faris Hakimi bin Muhammad Azami serta rakan-rakan saya Muhammad Faiz bin Subur dan Muhammad Izzat Syahmi bin Basri. Jadi terlebih dahulu kita lihat kepada soalan tugasan. Jadi soalan tugasan ini adalah berkait dengan tugasan 2 kita, iaitu yang untuk tugasan ini adalah kita perlu menganalisis perubahan makna 10 peribahasa daripada teks ucapan sempena kempen memupuk semangat perpaduan melalui pembentangan secara perkumpulan. Jadi ini kumpulan kami, iaitu yang mana untuk kempen semua ni adalah berdasarkan teks ucapan yang telah kami hasilkan pada tugasan yang kedua pada hari itu. Terusnya kita lihat terlebih dahulu mengenai definisi peribahasa. Jadi menurut Sapiah Haji Said 2004 telah mendefinisikan peribahasa sebagai ayat yang tersusun pendek, menepati makna dan pengertian yang ingin disampaikan sejak turun-temurun. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan peribahasa, iaitu berkait rapat dengan pengaplikasian masyarakat terdahululah bagaimana untuk menyampaikan sesuatu maksud secara berkias, secara lebih pendek tetapi mempunyai makna yang agak luas. Jadi kita lihat kepada yang pertama, kepada peribahasa kita, iaitu peribahasa itu berbunyi, jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapatkan sagunya. Jadi untuk peribahasa ini kami kenal pastinya adalah sebagai sebuah teori behaviorisme yang mempunyai rangsangan tindak balas untuk perubahan ini. Jadi untuk rangsangannya adalah ataupun stimulus adalah berkaitan dengan jika tidak dipecahkan ruyung. Ruyung dia apa maksudnya? Ruyung adalah sebahagian daripada pokok sagu yang mana kita perlu mendapatkan sagu tu agak susah, jadi kita perlu pecahkan, perlu berusaha untuk mendapatkan sagu. Sebab tu sagu untuk dapatkan memang agak susah. Jadi untuk peribahasa ini bermaksud adalah usaha individu untuk mendapatkan sesuatu. Jadi rangsangannya adalah jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapatkan sagunya pula adalah tindak balas kepadanya, iaitu maknanya adalah hasil selepas berusaha mendapatkan sesuatu. Jadi kalau untuk satu rangsangan tu, macam mana kita jika tak pecahkan ruyung, lepas tu macam mana kita nak tu tindak balasnya adalah kita dapat sagunya. Jadi untuk perubahan maknanya pula adalah untuk jika tidak dipecahkan ruyung, di mana boleh mendapatkan sagunya adalah setiap individu perlu berusaha bersungguh-sungguh untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Jika dari segi konteks kempen perpaduan itu, jadi kita lihatlah, jika kita tidak bekerjasama pada peringkat awal, macam mana kita nak dapatkan hasil yang manis untuk perpaduan itu. Jadi seterusnya kita lihat kepada nasi sudah menjadi bubur, merupakan peribahasa yang dipilih. Jadi untuk peribahasa ini saya aplikasikannya sebagai teori analisis komponen, yang mana nasi ini merujuk kepada beras, makanan ataupun bubur itu sendiri. Jadi makna sudah dan makna menjadi ni adalah makna sudah ni adalah perkara yang sudah berlaku. Jadi tak boleh nak kita nak ubahlah ataupun kita nak ni. Menjadi pula ada perkataan yang membawa sama maksud dengan perkataan sudah. Jadi manakala untuk bubur ni pula adalah merujuk kepada perkara yang sama tetapi iaitu beras, makanan dan juga dia bersifat lembik. Kita kena pastilah kalau beras, nasi ni macam mana, dia keras sikit. Tak adalah keras sangat tapi untuk susuan untuk dimakan. Tetapi untuk bubur ni dia punya sifat dia adalah lembik. Tapi untuk makanan still boleh makan, perkara yang sama boleh makan. Jadi untuk perubahan makna pula ialah perubahan makna ialah perkara yang sudah tidak diperbaiki semula, perkara yang tidak dapat diperbaiki lah, kita tak dapat perbaiki semula lah sekiranya benda itu berlaku. Jadi dari segi konteks kempen itu, jadi kalau kita tak mengaplikasikan perpaduan pada peringkat awal, jadi jangan perkara ini akan menyebabkan nasi sudah menjadi bubur. Perkara ini dah tak boleh nak dibendung dah. Perkara itu akan terjadi hingga menyebabkan orang kata tak menjalinkan perpaduan langsung antara pelbagai kaum. Sebab Malaysia ni ada pelbagai kaum, jadi tak ada perpaduan. Jadi kita tak akan mendapatkan sesuatu perkara yang tinggi, tak boleh nak ni. Jadi kita hanya perlu
pastikan perpaduan perlu dicalikan pada peringkat lebih awal lagi lah. Jadi yang terakhir bagi saya ialah bersatu teguh, bercerai roboh. Untuk peribahasa ini adalah berkait dengan teori logik simbolik, di mana dari segi maknanya pula adalah bersatu teguh merujuk kepada penyatuan suatu masyarakat atau kelompok, manakala bercerai roboh merujuk kepada perpecahan sesuatu masyarakat atau kelompok. Jadi kita fahamilah dari segi makna pun bersatu teguh merujuk kepada kerjasama, bercerai roboh merujuk kepada perpecahan. Jadi teori ini beranggapan bahawa peribahasa ini cuba mengaitkan dengan kehidupan masyarakat supaya sentiasa bekerjasama dalam melaksanakan sesuatu perkara demi kepentingan bersama. Jadi kita lihatlah, kerjasama yang bagus akan memastikan sesuatu perkara akan dapat dicapai dengan baik. Kalau tidak, sekiranya perpecahan berlaku, sudah pasti akan mengakibatkan kesan buruk kepada masyarakat, bahkan diri sendiri. Kita fahamilah dari segi kesesuaian peribahasa ini saya dapat amat relevan untuk digunakan dalam kempen berkaitan dengan perpaduan ini. Jadi jelaslah bahawa setiap peribahasa yang dikaitkan ini adalah merujuk kepada perpaduan antara kaum. Seterusnya akan saya serahkan kepada rakan saya untuk membentangkannya. Terima kasih. Baiklah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Faiz bin Subuh. Pada hari ini, saya akan membincangkan ataupun menerangkan berkaitan peribahasa-peribahasa yang dipilih, dan daripada peribahasa-peribahasa ini, saya akan analisis berdasarkan teori serta perubahan makna yang berlaku daripada teori-teori tersebut dalam peribahasa-peribahasa yang telah dipilih. Baik, 4 peribahasa yang saya akan analisis pada hari ini, iaitu peribahasa yang pertama ialah peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jenis peribahasa bagi peribahasa ini ialah bidalan. Teori yang telah saya pilih untuk analisis peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung ialah teori behaviorisme. Baik, seperti yang kita tahu, teori behaviorisme ini berkaitan tindak balas yang terhasil daripada rangsangan dalam sesuatu ayat. Apabila adanya rangsangan, maka terhasillah tindak balas yang berlaku berdasarkan rangsangan tersebut. Baik, ayuh kita lihat sama-sama apakah rangsangan dan juga tindak balas yang terdapat dalam peribahasa ini. Baik, rangsangan dalam peribahasa ini ialah di mana bumi dipijak yang membawa maksud tempat seseorang individu berada. Manakala tindak balas pula ialah di situ langit dijunjung yang membawa maksud mengamalkan budaya tempatan. Baik, berdasarkan kedua-dua ayat ini, dapatlah kita fahami bahawa tindak balas yang terhasil daripada rangsangan ini ialah apabila seseorang itu berada di satu tempat, maka individu tersebut haruslah mengamalkan gaya hidup ataupun budaya yang terdapat dalam kawasan tersebut. Baik, seterusnya kita lihat perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa ini ialah keadaan untuk mematuhi dan mengikut peraturan yang diamalkan di satu tempat yang didiami. Maka dapatlah kita fahami bahawa seseorang individu itu haruslah adaptasi sosial yang telah diterapkan di suatu tempat, sama ada dari segi undang-undang, peraturan dan sebagainya. Jadi seseorang itu haruslah juga mematuhi pemerintah ataupun pihak berkuasa di sesuatu tempat, khususnya di negara lah. Jika kita hidup di negara Malaysia, maka kita haruslah mengamalkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang telah ditetapkan di negara Malaysia. Baik, selesai peribahasa yang pertama, kita bergerak kepada peribahasa yang kedua, iaitu peribahasa bersekutu bertambah mutu. Baik, jenis peribahasa bersekutu bertambah mutu ini ialah kata hikmat. Baik, teori yang saya akan saya gunakan untuk analisis peribahasa ini juga ialah teori behaviorisme. Kerana dalam peribahasa ini terdapatnya ayat rangsangan dan juga ayat tindak balas. Kita lihat sama-sama apakah rangsangan
dalam peribahasa ini. Rangsangan dalam peribahasa ini ialah perkataan bersekutu yang membawa maksud bergabung untuk melakukan sesuatu perkara. Seterusnya, tindak balas yang terhasil daripada rangsangan tersebut ialah mutu yang membawa maksud sesuatu kualiti yang dicapai. Kita dapat lihat tindak balas ini terhasil apabila dalam komuniti tersebut, jika sebuah komuniti itu bergabung untuk melakukan sesuatu perkara, tidak kisahlah dari segi perbincangan ataupun melaksanakan sesuatu perkara, maka hasil yang akan diperoleh pada akhirnya nanti akan menjadi kualiti dan juga baik. Seterusnya, kita lihat perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa ini ialah perpaduan dalam kalangan rakyat akan menjamin kesejahteraan hidup. Jadi bila kita dengar bersekutu bertambah mutu dalam masyarakat, kita akan terus terfikir, sekiranya sesebuah masyarakat itu bersatu padu, hidup dalam keadaan bersatu padu, maka pada akhirnya nanti hasil yang akan diperoleh ialah masyarakat tersebut akan mendapat kualiti hidup yang sejahtera dan terjamin kerana masyarakat tersebut hidup dalam keadaan bersatu padu dan juga bersekutulah. Baik, selesai peribahasa yang kedua, kita bergerak kepada peribahasa yang ketiga. Baik, peribahasa yang ketiga ini merupakan jenis bidalan juga, iaitu duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Baik, teori yang akan saya gunakan untuk analisis peribahasa duduk sama rendah, berdiri sama tinggi ini ialah teori analisis komponen. Baik, apa itu teori analisis komponen? Teori analisis komponen ini seperti yang kita tahu, tujuannya adalah untuk mencari titik persamaan dalam sesuatu perkataan. Kerana setiap perkataan itu tidak semuanya bersifat tunggal. Jadi hal ini disebabkan sesuatu perkataan itu pastinya ada perkataan-perkataan lain yang bersifat sekelompok dengan perkataan tersebut. Baik, kita lihat apakah perkataan-perkataan yang akan saya analisis berdasarkan teori analisis komponen ini. 4 perkataan yang akan saya analisis iaitu perkataan duduk, rendah, berdiri dan juga tinggi. Baik, kita lihat perkataan pertama iaitu perkataan duduk. Jika kita lihat pada contoh ini, saya telah meletakkan 2 simbol iaitu simbol tambah ataupun positif yang membawa makna terdapatnya titik persamaan dengan perkataan tersebut. Manakala titik tolak ataupun negatif membawa makna tidak ada titik persamaan yang berlaku dalam perkataan tersebut. Baik, kita lihat perkataan duduk. Terdapatnya titik persamaan antara duduk dan juga bersila. Kerana kita tahu bersila itu juga merupakan keadaan seseorang individu duduk di atas sesuatu tempat. Tidak kisahlah di atas kerusi ataupun di atas lantai. Begitu juga dengan yang kedua, iaitu di atas sesuatu tempat. Kita dapat bayangkan duduk ini merupakan keadaan seseorang individu duduk di atas sesuatu tempat, tidak kira di atas lantai ataupun di atas kerusi ataupun di mana-mana sahaja. Baik, seterusnya perkataan rendah. Perkataan rendah kita dapat lihat titik persamaannya ialah berkaitan dengan kedudukan, paras ataupun tahap ketinggian. Seterusnya, adakah rendah itu mempunyai titik persamaan dengan berada di kedudukan paling atas? Tidak, kerana kita dapat tahu rendah ini merupakan kedudukan yang bawah ataupun paling bawah. Baik, seterusnya perkataan berdiri. Perkataan berdiri tidak mempunyai titik persamaan dengan mencangkung. Kerana berdiri, justifikasinya kita lihat kepada keadaan yang kedua, iaitu terdapatnya titik persamaan antara berdiri dengan keadaan tegak di atas kedua-dua kaki. Maknanya, berdiri tidak mempunyai titik persamaan dengan mencangkung kerana mencangkung ini merupakan situasi ataupun keadaan yang berbeza berbanding dengan keadaan seseorang individu itu tegak di atas kedua-dua kaki. Seterusnya, perkataan tinggi. Perkataan tinggi ini juga sama dengan perkataan rendah kerana mempunyai titik persamaan dengan kedudukan, paras, tahap ataupun ketinggian, dan juga tinggi ini mempunyai titik persamaan dengan jauh ke atas ataupun berada di atas. Baik, perkaitan antara kedua-dua frasa ini ialah antara frasa duduk dan juga berdiri kerana
duduk dan juga berdiri ini mempunyai kedudukan yang berbeza. Seterusnya, perubahan makna yang berlaku dalam peribahasa ini ialah sama taraf. Baik, hal ini disebabkan persamaan ini merujuk kepada ketiadaan kasta dan diskriminasi dari segi pangkat, kedudukan dan seumpamanya. Baik, dalam masyarakat kita, peribahasa ini digunakan untuk menunjukkan bahawa tidak ada perbezaan langsung dalam sesebuah masyarakat. Tidak ada diskriminasi yang berlaku lah. Baik, seterusnya kita lihat peribahasa yang terakhir, iaitu peribahasa ibarat telur sesangka pecah sebiji, pecah semua. Jenis peribahasa ini ialah jenis perumpamaan kerana terdapat perkataan ibarat. Baik, teori yang saya gunakan bagi peribahasa ini ialah teori imejan, kerana kita dapat lihat lambang segitiga tersebut merujuk kepada yang pertama ialah konsep, kedua perkara yang dirujuk dan yang ketiga ialah lambang. Baik, konsep ini merupakan perkara yang difahami oleh seseorang apabila mendengar perkataan tersebut. Sebagai contoh, perkataan sangka. Kita dapat bayangkan bahawa perkataan sangka itu merujuk kepada sarang yang menjadi tempat ayam mengeram telur. Manakala konsep bagi perkataan pecah itu pula membawa makna keadaan berkecai. Seterusnya, perkara yang dirujuk. Perkara yang dirujuk ini merupakan makna sebenar bagi konsep dalam ayat tersebut. Sebagai contoh, perkara yang dirujuk dalam peribahasa ini ialah telur yang banyak dalam sebuah sarang dan telur menjadi berkecai apabila terdapat sebiji telur pecah. Seterusnya, kita dapat lihat lambang bagi peribahasa ini ialah lambang itu merupakan imej yang terhasil dalam fikiran seseorang apabila mendengar ayat tersebut. Jadi kita dapat lihat contoh yang saya letakkan bagi lambang dalam peribahasa ini ialah telur dalam sarang dan juga telur yang pecah. Baik, sekadar itu sahaja analisis peribahasa daripada saya. Saya serahkan pula kepada ahli kumpulan saya yang lain. Baiklah, terima kasih saudara Faris dan Faiz atas penganalisisan berkaitan peribahasa sebentar tadi. Seterusnya, saya Izzat Syahmi akan menyambung pula analisis peribahasa seterusnya, iaitu peribahasa carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga. Peribahasa ini telah dihasilkan dengan menggunakan teori analisis komponen, iaitu mari kita lihat teori analisis komponen ini menganalisis setiap perkataan yang terkandung dalam peribahasa ini. Kita lihat terdapat 4 perkataan yang telah pun dianalisis, iaitu perkataan carik, bulu ayam, lama dan bercantum. Pertama sekali kita lihat perkataan carik. Perkataan carik ini mempunyai perkaitan atau hubungannya dengan perkataan koyak ataupun cabut. Tetapi perkataan carik ini tidak mempunyai perkaitan dengan perkataan seperti sambung, iaitu seperti kita tahu sifat carik ini terputus ataupun koyak daripada sesuatu bahagian, manakala sambung ini berlawanan dengan perkataan carik. Seterusnya kita analisis perkataan bulu ayam. Bulu ayam ini jika kita lihat di sini merupakan mempunyai perkaitan dengan haiwan dan merupakan sebahagian daripada bahagian badan. Walau bagaimanapun, bulu ayam tidak mempunyai sebarang perkaitan dengan manusia. Sudah terang lagi bersuluh, iaitu bulu ayam. Ayam merupakan suatu perlambangan kepada sesebuah binatang ataupun haiwan. Seterusnya ialah perkataan lama. Perkataan lama menunjukkan ataupun mempunyai perkaitan dengan tempoh ataupun masa. Perkataan lama juga mempunyai hubungannya dengan panjang. Walau bagaimanapun, perkataan lama ini tidak mempunyai perkaitan dengan singkat, iaitu lama sebagai satu bentuk perlambangan yang menunjukkan suatu tempoh masa yang panjang. Juga suatu tempoh untuk menceritakan sesuatu perkara itu dilalui dengan satu masa yang agak panjang. Seterusnya ialah bercantum. Menerusi teori analisis komponen ini, bercantum mempunyai perkaitannya dengan sambung ataupun suatu bentuk hubungan. Walau bagaimanapun, bercantum ini
bertentangan atau tidak mempunyai perkaitan dengan perkataan seperti putus. Jika kita lihat masyarakat dahulu menerbitkan peribahasa ini menerusi akal masyarakat, penggunaan perkataan ayam ini seringkali digunakan dalam peribahasa kerana ayam merupakan satu simbol yang dekat dengan diri masyarakat. Jika dilihat pada masyarakat Melayu dahulu, ayam merupakan satu binatang ternakan yang sering digunakan dalam masyarakat Melayu. Justru kita lihat di sini menerusi teori analisis komponen berlakunya perubahan makna berdasarkan perkataan-perkataan yang telah saya huraikan sebentar tadi, iaitu carik, bulu ayam, lama dan bercantum, dan membentuk perubahan makna iaitu perselisihan antara keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. Carik bulu ayam diumpamakan ataupun makna konseptualnya ialah perselisihan antara keluarga ataupun hubungan antara adik-beradik. Manakala akhirnya akan berbaik kembali ini membawa makna yang terkandung dalam peribahasa itu iaitu lama-lama bercantum juga. Justru dapat kita lihat di sini iaitu perubahan makna yang berlaku terhadap peribahasa carik-carik bulu ayam lama-lama bercantum juga membawa maksud perselisihan antara keluarga itu akhirnya akan berbaik kembali. Seterusnya, kita lihat pula kepada peribahasa yang berikutnya iaitu melentur buluh biarlah dari rebungnya. Peribahasa ini menggunakan teori logik simbolik. Dapat kita lihat di sini telah dibahagikan kepada 3 perkara iaitu pertama makna leksikal, yang kedua makna konseptual dan yang ketiga perubahan makna yang berlaku daripada peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya. Makna leksikal. Buluh. Buluh pada asalnya merupakan sejenis tumbuhan yang berbatang keras dan mempunyai rongga serta beruas. Manakala rebung pula merupakan anak buluh yang masih lembut dan kebiasaannya rebung akan terletak pada bahagian bawah buluh yang masih muda. Seterusnya, kita lihat pula kepada makna kontekstual berdasarkan perkataan buluh rebung ini. Makna konseptual iaitu melentur membawa makna iaitu satu perbuatan ataupun satu bentuk didikan yang diberikan kepada seseorang. Manakala perkataan rebung yang jika kita lihat tadi merupakan anak buluh yang masih lembut menunjukkan dalam konteks makna kontekstual ialah usia seseorang yang masih kecil atau muda. Justru perubahan makna yang berlaku daripada peribahasa melentur buluh biarlah dari rebungnya menerusi teori logik simbolik ini iaitu membawa makna mendidik anak hendaklah dilakukan dari usia muda atau sejak mereka masih kecil. Akhir sekali, peribahasa yang dianalisis ialah peribahasa bagai aur dengan tebing. Peribahasa ini menggunakan teori imejan. Seperti kita tahu, Asmah Haji Omar pada tahun 2011 telah mengemukakan segitiga semantik iaitu melibatkan konsep, perkara yang dirujuk serta lambang atau simbol. Berdasarkan peribahasa bagai aur dengan tebing telah memaparkan konsep iaitu aur itu sendiri merupakan suatu tumbuhan seperti buluh ataupun bambu. Manakala tebing menunjukkan suatu pinggir atau tepi sungai yang tinggi serta curam. Manakala lambang atau simbol ialah menunjukkan suatu paparan iaitu signifier dan signified. Apabila disebut sebagai suatu tumbuhan ataupun aur, jadi pendengar dapat membayangkan aur ini sebagai suatu bentuk tumbuhan seperti buluh dan bambu. Manakala jika disebut sebagai tebing, maka pendengar dapat membayangkan tebing merupakan suatu bentuk ataupun pinggir ataupun pada bahagian tepi sungai yang tinggi serta mempunyai kecuraman tertentu. Seterusnya kita lihat pula kepada perkara yang dirujuk iaitu konsep aur dan tebing ini iaitu menunjukkan hubungan aur dan tebing yang saling memerlukan antara satu sama lain. Jika kita lihat aur berfungsi sebagai tumbuhan untuk mendapatkan air daripada tebing, manakala tebing memerlukan aur
untuk mengukuhkan tebing agar ia tidak hanyut di bawah air. Justru jika kita lihat teori imejan ini merupakan suatu bentuk teori yang penyampaiannya secara terus berdasarkan konsep serta lambang atau simbol telah memaparkan suatu bentuk pemahaman kepada pendengar. Jadi itulah teori ataupun analisis peribahasa yang telah kami laksanakan. Jadi sekian sahaja daripada kami. Terdapat 10 peribahasa yang telah kami analisis daripada saudara Faris, Faiz dan juga saya sendiri, Izzat, menerusi analisis peribahasa serta diselitkan ataupun sokongan daripada teori-teori penganalisisan ataupun semantik. Sekian sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.